Dia fikir entah nak minum arak, nak pergi disko, dia fikir itu sepanjang semayang dia tu. Dari segi tasawufnya, semayang jenis itu walaupun dari segi fiqhnya lulus, tapi di akhirat orang ni jenis rugi. Takut-takut semayang dia tu tak ada markah. Semayang dia tak ada markah. Menurut cerita bahawa Khadi Abu Yusuf memberikan hartanya pada akhir tahun kepada isterinya, dan dia sendiri menerima pemberian daripada isterinya untuk menghindarkan zakat. Ni jenis menipu. Ni Khadi ni. Khadi zaman dulu bukan Khadi Tok Khadi zaman sekarang. Khadi ni mulia, dia hakim. Kita ada harta, contohnya duit lah, cukup setahun kena keluar zakat. Tapi Khadi ni tadi, dia nak selamat daripada tak bayar zakat. Bila nak sampai setahun, dia pakat dengan isteri dia. Sayang, sekarang harta abang sekian-sekian banyak, abang bagi kepada sayang. Kiranya bukan harta abang dah, harta sayang. Tapi lepas tu, sayang kena hadiahkan balik harta tu kepada abang, supaya jadi milik abang. Maksud dia tak kena keluar zakat lah, sebab harta dia tak cukup setahun. Katalah setahun 365 hari, hari yang 364 tu dia pakat dengan isteri dia. Harta abang sekarang semua bagi kat sayang. Dia tak cukup setahun, tak payah keluar zakat. Lepas tu isteri dia pula, okey, saya bagikan balik harta ni kepada abang. Selamat dua-dua orang, tak payah keluar zakat. Orang tanya masalah ni kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jawab, dari segi fiqhnya lulus. Dari segi fiqh memang lulus, walaupun menipu kan. Tapi dari segi fiqh lulus, sebab harta tu tak cukup setahun, mana dia layak nak keluarkan zakat. Tapi di akhirat melaratnya lebih besar daripada segala penganiayaan. Tu kena hati-hati. Dari segi fiqhnya lulus, tapi di akhirat nanti kena teruk. Dia pakat-pakat macam tu kan. Satu ajaran sesat. Dia, kalau tak salah saya, jual ubat. Sambil jual ubat, dia cerita agama, menyebabkan orang tertarik dengan ajarannya. Salah seorang yang tertarik ni, dia ada satu masalah. Dia tanya, macam mana satu orang yang nak, dia dah ceraikan isteri dia 3 talak, tapi dia nak balik isteri dia tu. Yang Tok Guru ajaran sesat dia kata, apa susah? Si suami tu dia cuma perlu murtad. Dia murtad, keluar daripada agama Islam, lepas tu dia masuk balik. Selesai. Dia dah murtad, dia masuk balik. Bila masuk balik, dia boleh terus kahwin dengan isteri dia tadi. Kira talak satu balik. Dari segi fiqh kan nampak macam betul lah. Tapi yang pergi murtad tu tadi, sengaja pergi murtad tu tadi, macam mana? Dia nak kahwin balik tak boleh, Cina buta tak boleh. Penyelesaiannya, dia murtad dulu. Dia murtad, dia niat dia keluar pada agama Islam dulu, lepas tu dia niat masuk agama Islam balik. Lepas tu baru boleh kahwin. Okey, yang terakhir kita sentuh tentang warak. Mengenai halal dan haram, maka menjaga diri, yakni warak, adalah sebahagian daripada agama. Tetapi warak itu mempunyai 4 tingkat. Yang kata orang tu warak lah, warak ni ada 4 tingkat. Tingkat yang paling bawah sekali, yang ni warak tingkat fiqh, warak tingkat fiqh, iaitu warak yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Warak yang ni untuk kita pilih satu orang tu jadi saksi, untuk kita pilih satu orang tu jadi tok imam. Warak jenis ni kita tengok, si Ali ni dia ada buat dosa-dosa besar tak? Tak ada. Dosa-dosa kecil biasanya tak buat. Dia layak jadi imam, dia layak jadi saksi, dia layak jadi hakim. Setara tu saja. Itu warak peringkat bawah. Warak peringkat yang kedua, iaitu warak orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni, dosa yang besar pun dia tak buat, dosa kecil pun dia usaha tak buat, benda-benda yang syubhah, yang syubhat pun dia tak buat. Contohnya, Pak Abu ni dia ada tanah. Dalam tanah tu dia tanam pokok buah-buahan. Dia pesan lah,
Kalau pokok di tanah aku ni berbuah, orang kampung nak ambil makan pun ambillah makan lah. Tak payah minta kebenaran, aku dah bagi siap-siap dah. Satu hari kita lalu kat kebun dia, kita nampak sepohon pokok rambutan berbuah. Kita 3 orang. Pokok rambutan tu berbuah. Kita pun teringat dia. Pak Abu kata hari tu, kalau pokok dia berbuah, kita boleh ambil makan. Yang seorang, dia was-was. Dia kata yang ni dekat perenggan ni, dekat batas, dekat sempadan. Aku tak pasti yang ni tanah Pak Abu ke tanah orang lain ke. Pokok tu tak tahu duduk di tanah yang mana. Bila dia was-was, syubhat, dia elak, dia tak makan. Yang tu bagus, warak. Orang yang kedua, dia was-was juga. Ni tanah Pak Abu ke tanah Cik Miah ni, tak pastilah. Duduk tengah-tengah ni, makan kira boleh dia makan. Yang seorang lagi pula, ini memang dalam tanah Pak Abu, aku yakin. Bagi dia bukan syubhat, dia yakin yang ni memang tanah Pak Abu. Jadi dia makan. Jadi ada beza lah di situ. Orang pertikai, Imam Al-Ghazali, dia mengharuskan penggunaan semua jenis alat muzik. Setengah ulama dia tak bagi alat muzik kan. Setengah ulama lagi ada alat muzik yang boleh, ada alat muzik yang tak boleh. Tapi Imam Al-Ghazali dalam pelajaran kitab Ihya ni nanti kita jumpa, dia semua jenis alat muzik semua boleh.